وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hormati Komisi Surau Rorot Janah Ustaz Zaki Abdulatif, Komisi KRT Ustaz Sufian, dan semua jemaah yang hadir pada malam ini. Yang pertama sekali ada pengumuman penting untuk tuan pada malam ini, iaitu kita ada program Hari Keluarga TGM tahun 2015 yang akan dilangsungkan pada hari Ahad ini, iaitu 24 hari bulan 24 hari bulan 5, dan dijemput semua yang ada pada hari ini, dan Ahad ini datang ramai-ramai, dan jangan masak kat rumah. Kat rumah jangan masak. Kan hari itu gantung periuk. Sebab kita buat seekor lembu. Jadi jemput sekali semua keluarga kita yang ada kat rumah tu datang untuk program tersebut. Dan pada program tersebut kita start pada pukul 7 pagi sehingga 1 tengah hari. Bawa anak-anak untuk kita ada pertandingan macam-macam pertandingan lah. Anak sertai sekali lah. InsyaAllah boleh? Boleh orang InsyaAllah. Baju tema warna kuning, mengkotakan taman itu mahkota. Jadi kita menggambarkan bahawa kuning itu ialah kesepaduan penduduk taman itu mahkota. InsyaAllah. Jadi tanpa menunggang masa, saya jemput terus Abang Ustaz untuk menyampaikan kuliah maghrib pada malam ini. Majlis dengan segala macam disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Para jemaah surau Taman Dika Mahkota yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi mengambil rumusan daripada kitab Ar-Rasulul Muballigh yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi hafizahullah. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau. Jadi dalam kuliah yang lepas kita dah masuk kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kristian Najran yang merupakan satu kawasan yang terletak di antara bumi Hijaz dan Yaman. Dan kita telah sebut bahawa bumi Najran di saat itu dipimpin oleh 3 orang. Perdana Menterinya digelar sebagai As-Sayyid. Presiden Najran dipanggil As-Sayyid, dan timbalan presiden dipanggil sebagai Al-Aqib. Manakala
Menteri Agama dan Wakaf dia dipanggil sebagai uskup. Ini tiga jawatan yang ada di bumi Najran. Dan kita telah sebut pada minggu lepas, apabila utusan Rasulullah SAW sampai ke bumi Najran pada tahun yang ke-8 Hijrah, surat itu berbunyi Bismi ilahi Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Jadi ini kita lihat bagaimana cara Nabi SAW nak ke sasaran dakwah. Sebab orang Kristian Najran tidak tahu perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi dia guna dengan seruan Bismi ilahi Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub, dengan nama Tuhan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Ya'qub. Kerana orang Kristian beriman kepada nabi-nabi ini, kerana nabi-nabi ini termasuk di kalangan nabi-nabi Bani Israel. Kristian ini asalnya adalah agama yang ditujukan kepada Bani Israel, tetapi setelah diubah, ianya menjadi satu agama yang universal, yang dianuti oleh seluruh penduduk di dunia pada hari ini. Tapi dia mempunyai macam-macam mazhab. Jadi Nabi cari titik pertemuan. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, marilah kita duduk bersama, berdialog, membincangkan apa yang sama. Kita cari titik persamaan. So bila Nabi tulis surat, Nabi tak tulis dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi sebaliknya ditulis dengan Bismi ilahi Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Jadi kita lebih istimewa sebab kita orang Islam. Kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak beriman. Kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga beriman dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Ya'qub. Min Muhammadin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Muhammad, Nabi dan utusan Allah. Jadi di sini surat ni tak ada sembunyi, direct, terus terang. Surat ini adalah daripada Muhammad, utusan Allah. Makna dalam dakwah ni, orang Islam ni dia jelas dia punya ucapan ni. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak ke jalan Allah. Wa qala innani minal muslimin. Dan dia berkata, sesungguhnya aku adalah seorang muslim. Kadang-kadang kita ni banyak bertolak ansur. Kononnya kita nak jaga hati orang bukan Islam. Tapi orang bukan Islam tak jaga hati kita pun. Macam azan di Singapura, azan tak boleh buat. Sebab apa? Sebab orang Islam sendiri tak memenuhi surau dan masjid. Alhamdulillah, surau TJM ni kalau dia buat kajian, dia tengok ramai, patutlah diazankan dengan kuat. Tapi isu yang berlaku kepada umat Islam di Singapura, bila parlimen dia minta buat kajian, dikaji, dipergi ke masjid-masjid, ternyata masjidnya kosong. Sehari dua ni saya berceramah di Surah Mi'raj di beberapa tempat. Dan di setiap tempat itu boleh kata saya kongsi berkaitan dengan Syekh Ahmad Yasin, Al-Syahid Ahmad Yasin rahimahullah, yang merupakan pengasas kepada gerakan Hamas. Tuan-tuan tahu dia syahid itu bila? Dia syahid itu selepas ataupun dia nak ke masjid atau dia pulang dari masjid solat subuh berjamaah. Padahal kalau kita tengok badan dia masa itu sangat uzur,
tangannya dah lumpuh, tak boleh bergerak, ditolak dengan kereta, dengan kerusi roda, namun dia tetap gagahkan dirinya untuk datang solat subuh berjamaah. Dan Allah ambil dia selepas dia beribadat ataupun dalam perjalanan dia nak menuju ibadah kepada Allah. Ini doa yang selalu dibaca. Kalau dalam solat tarawih, dalam doa witir yang dibaca oleh Imam A'immatul Masjidil Haram, apa dia minta? Dia minta, Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaq. Ya Allah, jadikan hari yang terbaik untuk kami ialah hari kami bertemu denganmu. Kalau kita dalam satu tahun, bila hari paling baik, kita pun tak tahu mana yang paling baik. Tapi rasa-rasa hati, hari yang paling baik ini ialah di hujung-hujung bulan Ramadan. Jadi kalau di saat itu Allah cabut nyawa kita, Masya Allah, Insya Allah kita akan mati dalam keadaan yang baik. Sebab dalam hadis Nabi kata, innamal a'malu bil khawatim. Allah akan melihat amalan kita ini yang di hujung. Saya buat analogi dengan pelajar-pelajar di sekolah. Nak masuk universiti, paling awal kurang-kurangnya mesti ada sijil SPM. Tapi sebelum sampai sijil SPM, kita dah kena belajar. Kena belajar darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Darjah 6 ambil UPSR. Walaupun kita dapat UPSR tu bagus, kita belum boleh masuk universiti. Tapi orang pujilah, orang bagi anugerah. Begitulah dalam kehidupan kita. Ada masanya kita successful, kita dapat cemerlang, kita bagus. Bila dapat 5A bagus, kita balas sikit baca. Masuk tingkatan 1, masuk sekolah, patut duduk kelas pertama sebab kita tak baca, ditolak ke kelas paling hujung. Tapi kita masih berpeluang untuk membaiki kelemahan itu. Dan inilah amalan kita dalam kehidupan. Kita ni bukan duduk di atas sentiasa. Kita belajar dalam akidah. Iman kita ini ada masanya bertambah, ada masanya berkurang. Yang kita takut Allah cabut nyawa kita di saat iman kita berkurang. Ramai orang saya kenal, orang kata haji ini dulu pergi masjid, bila dah naik pangkat besar, rumah besar, kereta besar, dah tak berkunjung ke masjid, berkunjung ke padang golf. Jadi kalau Allah tarik nyawa dia di saat dia berada di padang golf, rugilah, sayanglah. Habis UPSR belajar 1, 2, 3 PMR. UPSR ni lulus tak lulus boleh naik lagi. Maknanya dalam hidup ni kita buat tu, memang ada dalam kehidupan kita ni, ada satu zaman yang kita lalui, zaman yang sangat mencabar, iaitu zaman pemuda, zaman lepas SPM, zaman masuk universiti. Zaman ini zaman yang paling mencabar, yang ramai orang yang gagal ataupun boleh kata tak lulus lah, tak lulus dari sudut amalan. Ujian yang sangat hebat. Anak-anak hari ini lagi hebat. Dulu zaman saya dengan Ustaz Zaki, SPM, habis SPM email pun tak ada. Kalau orang bercinta masa tu, tulis surat je. Cara bercinta zaman itu. Zaman sekarang habis SPM, masa lapang, Masya Allah, dah ada handphone, dah ada smartphone, dah ada WhatsApp, dah ada Facebook, ada lagi yang cadangkan buka Telegram, Gram, macam-macam ada. Ini anak-anak hari ini, 20 tahun akan datang, lagi kita tidak tahu. Dan kita sangat bimbang atas apa yang disebut oleh Nabi SAW. Tanda-tanda akhir zaman ialah yantashiru fihi zina, perbuatan zina berleluasa di mana-mana. Bila adanya majlis-majlis sambutan kemerdekaan,
sambutan tahun baru, orang boleh berzina di tepi jalan tanpa ada rasa malu. Jadi kita nak muhasabah balik. Kita lihat macam mana Syekh Ahmad Yasin, walaupun ditolak dengan kerusi roda, tetap dia datang solat berjemaah. Okey, PMA tak lulus, boleh lagi baiki anak sahabat kita, Ustaz Sufian, tingkatan 3 baru belajar bahasa Arab, boleh A. Tapi A dalam PMA tu tak ada masuk universiti lagi. Bila dalam SPM tak lulus sejarah, tak boleh kerja apa. Waktu dia jumpa 2 pupu saya, ziarah sepupu sakit, dia kata kerja pemata je lah saya ni, kalau belajar tak berapa boleh, dia kata. Nasib baik ada pemata, ada program khas untuk buat diploma di UKM. Bolehlah, dah gaji pula 1,000 lebih, Alhamdulillah. Kalau gaji 700-800 dia kata cari kerja lain lah. Jadi sijil SPM ini adalah syarat minimum untuk orang sambung matrikulasi, syarat minimum untuk orang masuk UP. Jadi maknanya ending itu, walaupun orang tu dapat 5A dalam UPS, dapat straight A dalam PMA, straight A dalam PT3, tapi bila SPM matematiknya gagal SPM, tak boleh masuk universiti. Bahasa Melayu gagal, tak boleh masuk universiti. Sejarah gagal, tak boleh masuk universiti. Yang lain gagal tak apa, ada harapan lagi. Gagal bahasa Arab jelah tak boleh ambil, pengajar Islam tak boleh, tapi bidang lain boleh. Minta engineering, dia tak tengok bahasa Arab tu. Itulah kehidupan. Kehidupan yang Allah akan tengok. Selain daripada yang kita dah buat sepanjang hidup ini, yang Allah akan lihat ialah al-khawatim, kesudahan. Kita lihat macam mana Syekh Ahmad Yasin. Ini badan ini ni, mata, telinga ni kita nak pakai kat dunia je. Bila kita berpindah ke alam barzakh, ni tak ada dah, ini dah simpan dalam tanah. Yang akan terus hidup ialah roh. Syekh Ahmad Yasin bila dipopong tu, lepas dia pergi sembahyang tu, balik sembahyang, maknanya dia meninggal tu dalam husnul khatimah, dalam keadaan yang sangat baik. Habis jasadnya berterbangan ke sana ke sini, lekat di dinding atas-atas rumah, kuatnya bom tu. Yang tinggal apa dia? Yang tinggal hanya bahagian kepala. Otak ni pun berkecai. Semua orang yang mengiringi jenazah Syekh Ahmad Yasin mengalirkan air mata. Walaupun dia telah pergi lebih daripada 11 tahun, tahun 2004 dia pergi. Tetapi bila kita baca tu, seolah-olah dia baru pergi semalam. Benarlah kata Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kamu kata bahawa orang yang mati syahid ini mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kena baca kisah qasas syuhada, cerita orang-orang yang mati syahid. Sebab kita sendiri pun tak tahu macam mana ending kita, macam mana kesudahan kita. Kalau kesudahan kita tengah bagi kuliah, alhamdulillah. Kesudahan kita tengah kita dengar kuliah, alhamdulillah. Sebab tu kita minta, Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa. Ya Allah, jadikan hari yang terbaik untuk kami ialah hari kami bertemu dengan Kau. Itu juga doa yang lain, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, Engkau akhiri kehidupan kami dengan husnil khatimah, jangan Engkau akhiri kehidupan kami dengan su'il khatimah. Jadi Nabi Muhammad SAW terus terang dalam surah itu, Nabi kata min Muhammadin Nabi Rasulullah SAW, dari Muhammad Nabi dan utusan Allah kepada Uskup Najran
dan kepada penduduk Najran. So dia mulakan dengan uskup, sebab uskup ni ketua agama. Kemudian Nabi menyebut lagi dalam surat ini, inni ahmadu ilaikumullah, aku memuji Allah Subhanahu wa taala, ilaha Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, Tuhan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Yaqub. Amma ba'd fa inni ad'ukum ila ibadatillah min ibadatil ibad. Kata Nabi, sesungguhnya aku mengajak kamu semua untuk mengabdikan diri kepada Allah daripada penyembahan kepada hamba. Sebab itu dalam Islam, bila kita nak beri nama anak, yang terbaik ialah Abdullah. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, semuanya namanya Abdullah. Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas dan lain-lain. Tapi kita hari ini, nama Abdullah ni bukan nama modern, dia tak mau bagi nama anak Abdullah. Padahal Abdullah ni yang baik. Saya punya saudara saya, semua dia bagi nama Abdul Ghafur, Abdul Rahim, Abdul Halim, Abdul Latif. Tapi bila nak bagi nama tu, kenalah bagi nama-nama yang Asmaul Husna, yang mempunyai makna yang lembut. Jangan pula, siapa nama awak? Nama saya Abdul Muntaqim, hamba kepada Allah yang menghukum. Memang sifat Allah itu menghukum, tapi bila kita nak bagi nama, tak sesuai kita bagi nama yang begitu. Ataupun Abdul Dar. Apa makna Abdul Dar? Hamba kepada Allah yang memudaratkan. Bila nama tak baik ni, Nabi suruh tukar. Ada sahabat Nabi ni, anaknya namanya Hazin. Apa makna Hazin? Anaknya namanya Sedih. Orang jumpa dia, Sedih. Sedih, sedih. Tapi sahabat ni tak nak dengar cakap Rasulullah. Dia tak tukar nama Hazin. Akhirnya hidup dia sentiasa sedih. Sebab nama ni doa. Bila nak bagi nama, tanya Ustaz Zaki. Bagi nama anak, tanya Ustaz Zaki, bawa kuluk sikit. Kat KJN ni banyak pakar rujuk, boleh dirujuk. Tanya Ustaz Google pun boleh. Tapi Ustaz Google ni kadang-kadang tak betul dia punya translation dia, tak tepat translation dia. Jadi apa kata Nabi? Fa inni ad'ukum ila ibadatillah min ibadatil ibad. Saya mengajak anda semua kepada penyembahan Allah. Alhamdulillah, Allah pilih kita jadi orang Islam. Kita jadi orang yang beriman. Kita tak jadi macam orang Buddha, duk sembah apa? Sembah patung. Tak jadi macam orang Hindu, sembah patung. Alhamdulillah, kita lahir-lahir, mak ayah kita dah azan dengan kita. Dah didengarkan perkataan yang pertama, yang didengarkan ke telinga kita ialah kalimah syahadat. Alhamdulillah. Kemudian malamnya Allah pilih pula kita ni di kalangan banyak-banyak orang Islam ini. Allah pilih kita untuk datang menuntut ilmu. Bukan malam ni je, malam-malam lain pun ada juga kan. Sebab syaitan ini, la'ahtanikannahu wa dhurriyyatahu illa qalila. Janji syaitan, aku akan sesatkan anak Adam ini semuanya kecuali sedikit. Moga-moga. Kita tak tahu ni, kat duduk sini ni banyak ni syaitan duduk bersama dengan kita. Ramai-ramai. Dia datang nak menggoda, menghasut. Kan? Tapi kalau duduk luar lagi tak selamat. Duduk dalam majlis ilmu ni insya-Allah selamat. Sebab biasanya syaitan dia akan lari, jin akan lari. Sebab bila berkumpulnya sesuatu kaum dalam majlis ilmu, membaca ayat-ayat Allah, Allah turun rahmat. Dan ada hadis Nabi sebut Allah Ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang kerjanya berjalan. Dia cari mana orang berzikir. Ni majlis ilmu, ni majlis zikir lah. Majlis mengingati Allah, majlis mengingati kematian,
majlis mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila malaikat datang, syaitan tak duduk dah lagi dia. Alif bawah tak lah dia. Cabut dia. Sebab itu dalam kaedah pengubatan Islam, tempat-tempat yang ada gangguan ni kita baca zikir, kita baca Yasin ramai-ramai. Akhirnya dia tak tahan. Akhirnya dia akan lari dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau duduk kedai kopi, datang pelayan, oh cantiknya pelayan ini. Syaitan itu yang beri gambaran. Gambaran. Sebab ni nak hadis Nabi sebut dalam Sahih Muslim. Ustaz Zaki berhadapan dengan apa? Student-student dia. Kalau tak ada iman, bahaya. Tak kira siapa pun, kita orang lelaki ni kan, bila berhadapan dengan wanita ni kita tewas. Nabi pun sebut, ittaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kamu akan dunia dan takutlah kamu akan wanita. Ada orang ujian harta, dia selamat. Rasuah, no rasuah. Riba, no riba. Perempuan depan mata, astaghfirullahalazim. Tewas kita di hadapan ujian wanita. Nak lagi pada akhir zaman ini, penulis kitab Kifayatul Akhyar, dia lahir tahun 900 Hijrah. Dia dah cerita macam mana masalah gejala sosial yang berlaku pada zaman dia. Takkan kita nak duduk terpuruk dalam gua, tak boleh juga. Kita kena bermasyarakat. Dengan wanita-wanita hari ni keluar ke pasar pakai seluar, nampak bentuk badan. Semuanya ini perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula yang keluar tu isteri kita, anak perempuan kita. Kita jauh. Kalau kita pergi, kita reda jadi dayus kita. Jangan kita jadi lelaki yang dayus. Kata Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, kalau anak dia masuk Akademi Fantasia, masuk macam-macam lagi masuk, bangga, itu tengok tu anak saya. Padahal yang tengok tu juta-juta orang. Dosanya pun juta-juta juga. Menang belum tentu, tapi dosa dah juta. Wal-iyazubillah. Moga Allah melindungi kita. Wa inni ad'ukum ila ibadatillah min ibadatil ibad. Saya mengajak kamu semua kepada ibadah kepada Allah daripada beribadah, menjadi hamba kepada makhluk, menjadi hamba kepada harta. Ramai orang jadi hamba kepada harta. Saya ziarah orang sakit, dia kata, menyesal masa muda. Padahal dia buat kecil je. Jadi anak-anak muda jangan buat maksiat. Nanti bila kita tua, kita masuk hospital, kena tahan hospital, masa tu kita rasa menyesal, walaupun yang kecil. Sebab tu segeralah bertaubat kepada Allah. Moga Allah Ta'ala boleh lupakan kita. Tapi dosa dia tak boleh lupa dah bila kita buat. Kita harapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat ni kata, masjid, pergi juga masjid. Dia kata, tak jauh daripada rumah, sembahyang pergi juga. Dia ni kerja polis, pencen dah polis. Dia kata, beli nombor ekor dia. Masa muda dia beli nombor ekor, tak banyak pun. Sekali bagi RM1, RM2, RM1, RM2. Tapi yang haram, dia tak haram. Dia tengah GST 6% je, tapi kutipannya banyak mana? Berjuta-juta dapat sebulan. Macam tu juga nombor ekor loteri ni, bayar RM1, seorang RM1, bayar RM2. Tapi kalau dah sejuta orang, sehari sejuta orang beli nombor ekor. Kita nampak sahabat kita ni nampak baik. Mungkin dia tak pernah berjudi kot.
Nampak takkan dia nak buat dosa besar. Tapi rupa-rupa inilah cabaran zaman muda, masa muda, nak duit lebih sikit, berjudilah dia. Padahal tak ada. Semua tu perkara yang haram ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberi keberkatan kepada harta kita. Sahabat saya, seorang pemilik restoran, dah meninggal, rahmatullah alaih. Mula-mula dia bisnes di lapangan terbang Tawau. Dan masa tu di lapangan terbang Tawau, tadi Ustaz Zaki dia tahu Tawau. Tapi Ustaz Zaki dah balik dah. Dia sebelum tu lagi, Ustaz Zaki tak sampai lagi, dia dah kerja dekat, buka restoran dekat lapangan terbang Tawau. Tapi dia kata bila dia bisnes sentiasa rugi. Sebab apa dia kata rugi? Sebab dia ada jual lama. Bila dia pindah ke KK, daripada satu restoran, 2, 3, masa dia meninggal tu 3, 4 restoran yang dia miliki. Ini dia cerita sendiri pada saya. Jadi kita nak cari duit ni, biar kita cari dengan cara yang halal. Bila halal, insya-Allah akan dapat keberkatan. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Ya Allah, kurniakan kepada kami rezeki yang halal, lagi baik, lagi berkat. Wa ad'ukum ila wilayatillahi min wilayatil ibad. Aku mengajak kamu supaya bergantung kepada Allah, memberi wala kepada Allah, tunduk kepada hukum Allah, tunduk pada peraturan Allah, daripada tunduk kepada manusia. Hari ini ramai di kalangan kita sanggup untuk ikut peraturan manusia. Pejabat pukul 8 mesti masuk. Sebelum pukul 8 tangan dah thumb drill, dah punch card sebelum pukul 8. Tapi solatnya, memanglah solat itu waktunya luas. Tapi mengapa dalam bab solat kita tak boleh ikut macam mana kita pergi pejabat? Pejabat 4 kali datang lewat, kena panggil dah, bos panggil. Tunjuk sebab mengapa lewat. Tapi kita dengan Allah kat dunia ni tak kena. Tapi di akhirat nanti ramai orang yang menerima kitab catatan amalan mereka. Mereka tengok Allah, teruknya buku rekod saya, teruknya buku rekod saya sembahyang Zuhur 4 hari bulan Syakban, 3 hari bulan Syakban, sembahyang Zuhur pukul 3, sembahyang Asar pukul 6.45 petang, Maghrib pukul 8, Isyak pukul 1 pagi. Okey lagi 1 pagi. Jadi dekat subuh dengan Isyak gabung, Zuhur dengan Asar gabung. Orang yang menerima kitab, ma li hadzal kitab, dalam suratul Kahfi. Kitab apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab ni hak kecil, hak besar, semuanya ditulis. Tapi kalau kita terima kitab dengan tangan kanan, kitab catatan yang baik, wa amma man utiya kitabahu biyaminih, ada pun orang yang menerima kitab catatan amalannya dengan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan mudah. Tapi kalau kita hidup kat dunia ni seronok punya seronok, maka di akhirat nanti baru Allah satu-satu ditulis, tak boleh maaf ke? Maka ditanya kepada mereka, ditanya kepada mereka, tidakkah datang kepada kamu nabi-nabi dan rasul-rasul? Di saat itu baru mereka nak mengaku, fa'tarafu bizunubihim, baru mereka nak mengaku kesalahan dan kesilapan mereka. Baik, kalaulah mereka, Nabi sebut syarat yang pertama, masuklah Islam. Fa in abaitum fal jizyah. Baik,
Islam tak paksa, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kita tak boleh nak paksa seseorang masuk Islam. Masuk Islam itu mestilah dengan kerelaan. Nabi ajak tu, Islamlah kamu akan selamat. Tapi kalau kamu tak mau Islam, saya bagi pilihan yang kedua. Nabi kata, fa in abaitum fal jizyah. Kalau kamu tak mau, kamu kena bayar jizyah, kena bayar cukai. Jizyah ni cukai yang dikenakan kepada orang bukan Islam. Orang Islam tak kena cukai dah, sebab orang Islam dah bayar zakat. Itu yang mufti wilayah kata, kita dah bayar zakat, lepas tu GST kena lagi. Itu dia suruh gaji. Tapi sebab kos dah banyak, jadi kita tengoklah apa yang berlaku. Fa in abaitum yang ketiga, faqad azantukum biharb wassalam. Ringkas je. 3 pilihan Nabi bagi. 1, beribadat kepada Allah. Tak mau beribadat, bayar jizyah. Fa in abaitukum, tapi kalau jizyah pun kamu tak mau bayar. Jizyah ni bukan kolek cukai je tanpa ada kebajikan. Jizyah ni kolek cukai, kerajaan Islam akan melindungi negara Najran. Kalau ada musuh yang serang, kita akan beri pertolongan dari sudut ketenteraan. Fa in abaw fal jizyah, fa in abaitum faqad azantukum biharb. Tapi kalau kamu tak mau juga, Islam pun tak mau, jizyah pun tak mau, faqad azantukum biharb, maka aku isytiharkan peperangan. Dan ringkasnya wassalam. Itu sahaja 3 pilihan yang diberi kepada orang-orang Kristian di Najran. Setelah membaca kitab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uskup Najran berasa amat takut. Uskup Najran berasa amat takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Uskup Najran untuk memeluk Islam. Sedangkan uskup nak terus kekal dalam agama Kristian. Jadi Rasulullah beri pilihan, kalau tak mau bayar jizyah. Dan pilihan yang ketiga, kalau tak mau juga. Baik, akhirnya bila menerima surat ini, uskup berbincang dengan Al-Hakim dan As-Sayyid. Setelah menerima surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uskup tidak membuat keputusan sendiri. Beliau berbincang dengan pemimpin Najran yang lain, terutama As-Sayyid dan Al-Hakim. Jadi uskup telah memanggil Syurhabil bin Wada' Al-Hamdani. Bila As-Sayyid tiba, uskup menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca. Selepas As-Sayyid membaca kitab tersebut, uskup bertanya, apa pandangan kamu wahai Abu Maryam? Jadi Abu Maryam ni gelaran kepada As-Sayyid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, As-Sayyid menjawab, kamu telah tahu wahai Abu Harisah tentang Allah berjanji dengan Nabi Ibrahim alaihissalam akan memilih Nabi daripada zuriat Ismail. Manalah tahu Muhammad bin Abdullah ialah Nabi yang dijanjikan oleh Allah. Kerana dia tahu orang Quraisy ini memang datang daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jawab Abu Harisah, Sayyid Perdana Menteri dia, Presiden dia kata, sekiranya kamu bertanya seseorang
Kamu bertanya tentang urusan dunia, aku dapat memberi pandangan. Tetapi bila kamu bertanya tentang kenabian, aku tidak dapat memberi apa-apa pandangan. Maknanya presiden ini tak ada tahu bab agama. Apabila uskup tidak mendapat apa-apa jawapan daripada As-Sayyid, beliau memanggil As-Sayyid Abdullah bin Shurahbil Al-Asbahi Al-Himyari, pembantu kanan kepada As-Sayyid, dan menunjukkan kepadanya surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca. Boleh azan tak kita? Asyhadu an la Jadi bila tanya pada presiden pun tak berani bagi jawapan. Timbalan presiden lagi tak berani bagi jawapan. Jadi akhirnya uskup memanggil pemimpin Najran yang ketiga. Maknanya Sayyid pun tak boleh bagi, Al-Aqib pun tak boleh bagi. Dia bertanya kepada Jabbar bin Faid Al-Harisi. Jadi pandangannya samalah juga dengan pandangan As-Sayyid dan Al-Aqib. Jadi akhirnya setelah tidak mendapat apa-apa jawapan daripada pemimpin Najran, uskup Najran iaitu Abu Harisah bin Al-Qamah membunyikan loceng dan membakar obor di tempat ibadat mereka.
Ini cara orang Kristian nak bagi orang sampai hari ini pun di gereja memang mereka gunakan loceng. Adat membunyikan loceng dilakukan untuk mengumpul orang ramai, bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang besar. Jadi akhirnya Ibnu Alqamah mengumpulkan penduduk Najran di gereja. Beliau membaca surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut di awal tadi, Bismillahi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub min Muhammadin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila uskup Najran wa ahli Najran. Inni ahmadu ilaikumullah ilaha Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Amma ba'd fa inni ad'ukum ila ibadatillahi min ibadatil ibad wa ad'ukum ila wilayatillah min wilayatil ibad. Fa in abaitum fal jizyah fa in abaitum faqad azantukum biharb wassalam. Jadi surat ini dibaca secara terbuka di gereja. Jadi beliau membaca surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan uskup Najran kemudian yang berbincang dengan mereka cara yang terbaik macam mana nak balas surat yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas berbincang panjang, akhirnya mereka bersetujulah, mereka berpakat untuk memastikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Betul ke yang hantar surat ni seorang nabi? Jadi cara yang terbaik ialah menghantar wakil bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Wakil ini akan melihat baginda sallallahu alaihi wasallam dan berbincang. Jadi 3 orang yang dihantar ni orang besar. Orang besar yang pergi diketuai oleh Presiden As-Sayyid Syurhabil bin Wada'ah Al-Hamzani, ditemani oleh Al-Aqib Abdullah bin Syurhabil Al-Asbahi dan Jabbar bin Faid Al-Harisi. 3 orang ini mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi masyarakat Najran. Mereka bertiga ini diamanahkan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan lihat pula bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima ketibaan mereka, kerana Nabi melihat mereka itu pakai baju sutera, pakai cincin emas. Jadi bila masuk tempat orang, kena ikut peraturan. Walaupun yang datang tu presiden, yang datang tu orang besar, tapi bila datang ke Madinah, Nabi nak supaya mereka mengikut peraturan di bumi Madinah. Jadi kita juga akan lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib berbincang dengan diplomat Najran, dan bagaimana akhirnya mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan turunnya ayat Al-Mubahalah. Ayat Al-Mubahalah iaitu masing-masing sama-sama pergi ke kawasan yang lapang dan berdoa kepada Allah. Siapa yang salah akan mati. Ini insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Jadi sebelum kita tutup, kita buka soalan kalau ada, silakan. Ada soalan? Ada nak apa? Pembantu dia tulislah. Surat itu ditulis oleh pembantunya. Dan di hujung ini insya-Allah sama-sama kita doakan sahabat-sahabat kita yang kita harap apa yang mereka lakukan ini adalah sebahagian daripada tanda kita bertakwa kepada Allah. Kerana dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut
sifat orang bertakwa ini di banyak tempat mereka ini membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Awal Quran lagi Allah dah sebut, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Antaranya disebut apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat orang yang beriman itu mereka percaya kepada perkara-perkara yang gaib, menunaikan solat, soal akidah, soal ibadah yang paling utama solat, dan yang ketiga Allah sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang diberi oleh Allah. Jadi kita yang diberi apa, kelebihan oleh Allah. Tak tahu pun Ustaz Zaki dia hantar WhatsApp suruh kita doa supaya Allah beri keberkatan. Betulan ayat kita baca tadi pun ada berkaitan dengan orang yang baik. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukanlah kamu menghadap ke timur dan ke barat, tapi kebaikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Di hujung itu Allah sebut kumpulan amalan kebaikan ini bermula dengan akidah yang betul. Sama juga di awal surah Al-Baqarah itu. Jadi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wa atal mala ala hubbi. Mereka memberikan harta kepada orang yang dikasihi, yang berupa zawil qurba, saudara mara, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wabnas sabil, orang yang dalam perjalanan, wasailin, peminta sedekah, wafir riqab, dan juga orang yang memerdekakan, orang yang nak memerdekakan diri. Jadi ini sifat-sifat yang baik. Kalau kita lihat dalam juzuk yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebut ayat yang begitu banyak memuji orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Bermula daripada ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, sedekahkanlah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datangnya hari ketika tiada lagi jual beli, tiada lagi persahabatan, tiada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ayat 261, 262, 263, ini semua ayat menggalakkan kita supaya bersedekah, berinfak, mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah atas permintaan pengurusi surau ini, kita baca doa untuk para dermawan yang berwakaf untuk pembesaran surau ini. Walaupun targetnya nak buat collection dalam 10,000, tapi alhamdulillah kedermawanan orang-orang di sini dapat pungut lebih daripada 20,000. Sebenarnya harta yang kita beri inilah harta kita yang sebenarnya. Duit yang kita simpan dalam tabung haji, duit yang kita simpan
dalam bank itu bukan harta kita. Harta kita ialah harta yang kita infakkan fi sabilillah, yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada rezeki yang disumbangkan oleh para pewakaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan lagi rezeki yang diberikan. Allah taala akan beri ganti insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Dan Engkau rahmatilah kedua ibu bapa kami ya Allah, sebagaimana mereka memelihara kami semasa kecil. Ya Allah, rezekikan kepada kami untuk kami berbakti kepada kedua ibu bapa kami ya Allah, selagi mana mereka masih hidup dan selepas mereka meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang saleh ya Allah, anak yang berbakti kepada kedua ibu bapa kami. Demikian juga zuriat keturunan kami ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang saleh, yang berbakti kepada kedua ibu bapa mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon darimu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmatmu ya Allah. Engkau telah membuka hati para dermawan untuk berwakaf untuk pembesaran surau ini ya Allah. Ya Allah, berikan keberkatan pada harta mereka ya Allah. Berikan keberkatan kepada harta mereka ya Allah. Tambahkan harta mereka ya Allah. Tambahkan rezeki yang halal bagi mereka ya Allah. Mana-mana mereka yang sakit ya Allah, Engkau sembuhkan mereka ya Allah. Mana-mana mereka yang sakit ya Allah, Engkau sembuhkan mereka ya Allah. Ya Allah, Engkau jaga keselamatan dan kesihatan mereka dan keluarga mereka ya Allah. Ya Allah, bantulah kami dan mereka untuk terus berinfak di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripada sifat bakhil dan kedekut ya Allah. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripada sifat bakhil dan kedekut ya Allah. Jadikan kami di kalangan hamba-Mu yang pemurah ya Allah, sebagaimana Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling pemurah ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami sifat kedermawanan sebagaimana Engkau jadikan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang lain yang Engkau berikan keluasan rezeki kepada mereka. Mereka ini berinfak dengan harta yang begitu banyak sekali ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk mencontohi mereka ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Bersihkan harta kami ya Allah daripada harta yang haram ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Ya Allah, rezekikan kepada kami rezeki yang halal, lagi baik, lagi berkat ya Allah. Rabbana taqabbal minna a'malana innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan saudara-saudara kami yang berinfak dan berwakaf ya Allah. Dan terimalah juga amalan kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar ya Allah.
Jadikan infak mereka, wakaf yang mereka lakukan itu wakaf yang ikhlas, ya Engkau terima ya Allah. Dan Engkau jauhkan wakaf itu dan infak itu daripada riya, daripada menunjuk-nunjuk atau menyakitkan orang lain ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Sekiranya Engkau tidak ampunkan kami ya Allah, dan Engkau tidak rahmatkan kami ya Allah, nescaya kami tergolong dalam golongan yang rugi ya Allah. Ya Allah, Engkau bantulah kami untuk terus kami berinfak di jalan-Mu ya Allah. Bantulah kami untuk terus kami berinfak dan berjuang di jalan-Mu ya Allah, sama ada dengan harta kami atau jiwa kami ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa kami ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Bersihkan hati kami ya Allah dari sifat mazmumah ya Allah. Bersihkan hati kami daripada nifaq. Bersihkan hati kami daripada riya. Bersihkan hati kami daripada sifat-sifat mazmumah. Hiasilah hati kami dengan iman kepada-Mu ya Allah. Hiasilah hati kami dengan takwa kepada-Mu ya Allah. Hiasilah hati kami dengan sifat-sifat mahmudah. Engkau catatkan kami di kalangan hamba-Mu yang sabar ya Allah. Catatkan kami di kalangan hamba-Mu yang ikhlas ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi amwalina wa ahlina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana wa lahum fi amwalihim wa amwalina wa fi ahlihim wa ahlina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz dengan ceramah beliau tadi. Dan moga-moga apa yang kita dapat pada hari ini menjadikan kita sebagai satu ilmu bagi kita, kita ambil dan kita amalkan insyaAllah. Dan tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kepada surah Mu'az. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.